Bidang pertanian tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sebab bidang pertanianlah yang membekalkan sumber makanan kepada manusia. Pada kali ini, kita akan bicarakan tentang ilmu pertanian ataupun dalam bahasa moden ini lebih dikenali sebagai bidang agronomi. Bidang agronomi. Namun saya hanya mengambil sebahagian kecil saja dalam bidang agronomi dan memang bidang agronomi ini satu bidang yang akat rapat dengan diri saya. Saya sekolah daripada tingkatan 1 dalam aliran ataupun bidang sains tanian. Kemudian apabila saya masuk universiti pun, saya masuk di UPM mengambil bidang sains tanian. Cumanya setelah saya graduate daripada UPM pada tahun 1988, barulah saya pergi mempelajari bahasa Arab dan saya belajar seterusnya di Universiti Islam Antarabangsa Islamabad, Pakistan untuk mendalami bidang agama. Cuma apa yang saya gambarkan di sini ialah ilmu agronomi sejak awal telah berada dalam darah seolah dalam darah daging saya. Daripada kecil kami berasal pada kampung dan dibesarkan di kampung memang sebati dengan ilmu agronomi. Namun demikian satu benda yang unik di sini tuan-tuan, kita nak kaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang tuan-tuan belajar sejarah, pernahkah tuan-tuan mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertani? Kita tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bertani. Ya, Nabi Muhammad pernah mengembala kambing dan mengembala kambing ini merupakan salah satu cabang dalam bidang sains tanian. Tetapi apa yang kita nak bincangkan di sini ialah lebih kepada bidang tumbuh-tumbuhan ataupun lebih spesifik ke arah bidang botani dalam bidang agronomi ataupun sains tanian, ya, sains tanian. Dan salah satu perkara yang unik dalam tumbuhan ini, pada tumbuhan terdapat pasangan jantan dan betina. Allah menjadikan di alam ini ada pasangan masing-masing. Lelaki, manusia ada pasangnya wanita. Binatang ada pasangannya jantan dan betina. Magnet ada pasangan utara dan selatan. Elektrik pasangannya positif dan negatif. Demikianlah setiap suatu Allah jadikan ada pasangan-pasangan yang bersama mereka. Ini adalah merupakan sunnatullah. Namun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah terlibat dalam bidang pertanian. Kita lihat apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang bidang pertanian. Kita lebih dahulu melihat tentang pasangan dalam tumbuh-tumbuhan. Tahukah anda semua bahawa pada tumbuhan juga ada pasangan jantan dan betina? Cuma perbezaan di sini, pasangan jantan dan betina itu, bunga jantan dan bunga betina, kebiasaannya ada pada pokok yang sama. Ya? Berbeza dengan manusia, lelaki dan wanita adalah merupakan individu yang berbeza. Namun tumbuh-tumbuhan kebanyakannya berada dalam tumbuhan yang sama. Kita perhatikan contoh. Saya ambil contoh kat sini, pokok kelapa sawit dan pokok-pokok yang lain. Sebelum kita pergi lebih jauh, ilmu sains pertanian ini Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran bahawa ilmu agronomi boleh membawa manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cuba perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzalakum minas sama'i ma'an. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menurunkan air hujan daripada langit untukmu? Fa'ambatna bi hadaiqa dhata bahjatin. Lalu kami tumbuhkan dengan air yang diturunkan daripada langit itu kebun-kebun yang dhata bahjatin, yang mempunyai pemandangan yang indah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat panorama kebun-kebun ladang-ladang yang pemandangan yang cukup indah.
Kemungkinan tuan-tuan dah biasa kat Malaysia melihat pemandangan pokok kelapa sawit ini adalah satu pemandangan biasa. Tapi saya ramai kawan-kawan yang datang daripada negara Arab yang kering kontang, apabila mereka melihat ladang kelapa sawit, mereka teruja. Malaysia negara yang hijau. Malaysia Biladul Khadra. Malaysia adalah negara yang menghijau. Tengok ladang getah, tersusun cantik. Itulah gambaran bahawa Zata bahjatin, ladang-ladang, kebun-kebun yang mempunyai pemandangan yang indah. Maka nalakum antum bitu sajaraha. Kamu tidak mampu untuk menumbuhkan pokok ini. Walaupun kita tanam pokok, berapa banyak pokok tak tumbuh, tuan-tuan. Sebab yang menumbuhkan pokok ialah Allah SWT. Sebab tu Allah tanya dalam ayat berikutnya, Ailahum ma'allah, apakah di sana ada Tuhan selain Allah SWT? Sebab itulah, kalau dalam bidang pertanian kita kaji pun, dalam bidang agronomi pertanian ini boleh menjadikan seorang itu tunduk, patuh, mengakui kebesaran Allah SWT. Sebab itulah Allah sebutkan, Ailahum ma'allah, wahai manusia, lihatlah pemandangan ini, lihatlah tumbuh-tumbuhan ini, yang berbagai warna, yang berbagai bentuk, yang berbagai rasa, yang berbagai sifat berbeza di negara dan iklim yang berbeza, tumbuhannya berbeza. Apakah di sana kamu melihat perkara ini? Tidakkah kamu lihat Ailahum ma'allah? Apakah ada Tuhan yang lain selain Allah SWT? Tidakkah kamu lihat kebesaran Allah SWT? Balhum qaumun ya'dilun. Sedangkan mereka ini, bahkan mereka ini, orang yang terus kufur pada Allah SWT adalah orang yang menyimpang perjalanan Allah SWT. Allah nak jelaskan di sini, wahai manusia, ilmu pertanian ini, ilmu sains pertanian ini boleh membawa kamu tunduk dan patuh pada Allah SWT. Salah satu sudut yang Allah tekankan di sini ialah tentang adanya pasangan-pasangan pada tumbuhan. Dan kalau kita lihat pokok kelapa sawit contohnya, mungkin contoh ni dekat untuk tuan-tuan mudah faham. Pokok kelapa sawit, kalau tuan-tuan tengok bunga kelapa sawit, ada dua. Bunga yang macam jari jemari ini, tuan-tuan misalkan di sini, yang terkeluar. Mayangnya terkeluar, ada jari jemari ini, bahagian mayang di atas ini sebelum dia pecah. Dan yang terkeluar jari jemari, ini adalah bunga jantan. Ini adalah bunga jantan. Manakala yang ini, yang ada tandan dan buah-buah yang kecil, kemudian dia akan besar, ini adalah bunga betina. Berarti bunga jantan dan bunga betina pada kelapa sawit ada pada pokok yang sama. Untuk memastikan buah kelapa sawit terhasil dengan baik, ia membesar di sini, perlu disenyawakan bunga jantan dan bunga betina. Bab persenyawaan kita akan bincangkan kemudian. Cuma saya nak tekankan di sini, adanya bunga jantan dan juga bunga betina pada tumbuhan. Ini contoh pokok kelapa sawit. Benda yang sama juga pada pokok kelapa dan juga pokok tamar. Pokok ini yang bersifat pokok palma, pokok yang mengeluarkan mayang. Itu namakan pokok palma, termasuklah kelapa sawit, pokok pinang, pokok kelapa, pokok tamar. Ini adalah daripada kumpulan palma. Manakala tumbuh-tumbuhan yang menjala seperti timun, labu, tembikai, rock melon, biasanya bunganya berbentuk seperti ini. Bunganya berbentuk seperti ini. Dan ini adalah kelopak bunga yang dipanggil ranggi. Kelopak bunga yang dipanggil ranggi. Pada bunga yang sama ini ada bunga jantan dan bunga betina. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Yang ini adalah bahagian stigma dan pistil secara keseluruhannya yang ada ovari. Stigma dan ovari, pistil ini adalah bunga betina. Manakala stamen ini adalah bunga jantan. So bunga jantan dan bunga betina ada pada bunga yang sama. Jadi kalau nak dilakukan persenyawaan, perlu disentuhkan bunga jantan ini kepada stigma agar berlakunya persenyawaan. Persenyawaan kita akan bincangkan kemudian nanti, Okey, ini contoh yang ada. Bunga seperti ini adalah contohnya bunga labu, timun, rock melon, tembikai, bunganya bentuk seperti ini. Dan kita lihat bunga yang dekat dengan negara kita, lambang negara kita, yang dipanggil Hibiscus renensis, iaitu bunga raya. Pada bunga raya juga ada bunga jantan dan bunga betina. Ini adalah kelopak dia ranggi, Dan ini bahagian yang ada bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan, bunga betina. Kalau kita lihat kembali bunga ini,
Ini adalah bahagian stigma, bahagian bunga betina di sini. Ini bahagian stamen, bunga jantan. Manakala bunga raya, ini adalah bahagian stamen. Dan ini adalah bahagian stigma, bunga betina dia. So, bunga jantan dan bunga betina pada bunga yang sama. Cuma apa yang saya nak tekankan kat sini, pada bunga yang sama, ada bunga jantan dan ada bunga betina. Cuba perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, sila rujuk pada surah Yasin ayat 36. Tuan-tuan dah hafal pun ayat ni. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah SWT yang telah menciptakan setiap sesuatu ni ada pasang-pasangan. Setiap satu ada pasang-pasangan. Kemudian Allah tekankan, ya. Sekali lagi, mimma tumbitul ardu, mimma tumbitul ardu, dan apa yang Allah tumbuhkan di atas bumi, iaitu tumbuh-tumbuhan pun ada pasangan-pasangan. Wa min anfusihim, dan pada diri kamu semua. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan benda-benda lain yang kamu tidak tahu juga ada pasang-pasangan. Subhanallah. Dalam ayat ini secara jelas Allah bagi tahu pada kita mimma tumbitul ardu, dan apa yang kami tumbuhkan daripada bumi, iaitu tumbuh-tumbuhan, ada pasangan-pasangannya, ya. Dalam surah Yasin ayat 36. Dan dalam surah Zariyat ayat 49, Allah SWT berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan setiap sesuatu kami ciptakan pasangan-pasangan agar kamu dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kamu dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ayat ini sama ada dalam surah Az-Zariyat maupun dalam surah Az-Zariyat ataupun dalam surah Yasin. Allah SWT telah pun menjelaskan kepada kita bahawa pada tumbuhan-tumbuhan ini ada pasangan-pasangannya. Tuan-tuan dan sekalian, Nabi Muhammad tidak pernah terlibat dalam bidang pertanian. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW boleh menjelaskan kepada kita bahawa pada tumbuh-tumbuhan dan pada segala sesuatu yang ada, termasuk tumbuh-tumbuhan, ada pasangan-pasangannya. Bahkan dalam surah Al-Zariyat tadi Allah SWT menjelaskan secara umum, setiap sesuatu ada pasangan-pasangannya, setiap sesuatu ada pasang-pasangannya. Namun dalam surah Yasin Allah jelaskan secara direct, mimma tumbitul ardu, dan setiap yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini, iaitu tumbuh-tumbuhan, ada pasangan-pasangannya. Siapakah yang beritahu? Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad tidak mengetahui detail bidang pertanian, dan Nabi Muhammad tidak pernah terlibat dalam bidang pertanian. Bukankah ini bukti mukjizat saintifik Al-Quran, di mana ayat-ayat Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar wahyu daripada Allah